Didik TV KPM. Pada hari ini, kita akan membentangkan sedikit teknik ataupun cara menjawab kertas 5402/1 mata pelajaran Al-Syariah. Taib. Terdapat dua pecahan ataupun agihan soalan bagi mata pelajaran Al-Syariah. Yang pertama, ianya berbentuk soalan objektif pelbagai bentuk. Okey. Yang mana di sana terkandung 20 soalan. Ya. Yang mana ianya merangkumi daripada soalan fiqhuz zakah di sana al-rabi'ah, thumma fiqhuz zakah di sana al-khamisah, wa ba'da dhalik hunaka abwabun ukhra. Ada tajuk-tajuk bab-bab lain yang telah dipelajari oleh anak-anak pelajar daripada bahagian fiqhul muamalat tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, fiqhul munakahat dan yang terakhir fiqhul jinayat. Ada 6 bahagian, 6 pecahan. Banyak tu kan. Kalau kata dapat menguasai keseluruhannya, alhamdulillah sepanjang tempoh PDPR dan juga sepanjang tempoh pelajar dapat mengikuti pembelajaran secara bersemuka. Okey, 20 soalan. Mesti ada yang tertanya-tanya. Ada tak soalan yang mungkin ataupun bahagian yang mungkin disisihkan daripada soalan OPB ni, kan? Adakah ianya akan menyentuh keseluruhan bahagian tersebut? Kan, contoh daripada 20 soalan tu pada tahun berkenaan tidak akan menyentuh bahagian fiqhul muamalat tingkatan 4, okey, ataupun fiqhul jinayat tingkatan 5. Okey, jawapannya tidak. Ya. Okey. Pelajar-pelajar dikehendaki membaca keseluruhan tajuk daripada min awal safhah li sanah rabi'ah, min bidayati safhah, okey, sampailah ke akhir safhah sanah khamisah, bahagian jinayat. Ya. Itu kulluha muqarrar. Okey. Ma fi mulgha hadza liqira'ah wa hadza mulgha. La. Semuanya berkemungkinan besar akan ditanyakan di dalam peperiksaan, sama ada pada bahagian objektif pelbagai bentuk ataupun pada bahagian struktur. Okey, objektif pelbagai bentuk ni berada pada qismul alif. Ya. Okey. Jadi markahnya berapa Hakim? Markahnya ada 20. Banyak tu 20. Betul. Okey. Kemudian pada bahagian ba subjektif, di situ terdapat 4 soalan. 4 soalan dipecahkan pada soalan pertama, kedua, ketiga dan keempat, dan setiap daripada bahagian tersebut kebiasaannya dipecahkan kepada 4 juga. Alif, ba, jim dan dal. Okey. Mana setiap satu soalan mewakili 20 markah. So, bahagian ba ada 80 markah. Badin qismul alif hunaka 20 darajah wal jumlah majmu'ah jumlah 100 darajah. Ya. Okey. Okey. Jadi mungkin ada pelajar tertanya-tanya. Agak Hakim lah kan? Ya. Okey. Bagaimana nak dapat cemerlang kalau kata dalam bahagian OPB ni kan? Ya, betul. Bagaimana pelajar nak dapat cemerlang? Daripada 20 soalan tersebut, pelajar-pelajar dikehendaki menjawab dengan baik dan menyemak semula jawapan mereka sehingga mereka mampu untuk memperolehi 15 markah dan ke atas pada qismul alif. Objektif tadi tu. Itu untuk dapat cemerlang, Ustaz. Cemerlang. Ya. Itu baru bahagian qismul alif. Faham. Qismul ba nanti kita akan sentuh kemudian insya-Allah. Sekiranya kita diberikan kesempatan masa. Okey, contoh, saya bagi contoh wajaran perkiraan, teknik pengiraan markah. 75 markah mentah pelajar tersebut. Okey, dia dapat markah 75 keseluruhan. Okey, markah mentah. Yang mana dia dapat 60 pada qismul ba dan 15 markah pada qismul alif. Okey, dicampur dua-dua markah kedua-dua bahagian tersebut, maka markah mentahnya adalah sebanyak 75 markah.
Maka 75 dibahagikan dengan 100 didarab dengan 75. Didarab dengan 70. Hasilnya adalah 53 markah. Nampak macam banyak. Betul. Kan? 53. So 53 ni pelajar-pelajar sebelum ini telah menduduki peperiksaan lisan. Saya yakin pelajar-pelajar dapat menjawab soalan hafazan surah-surah yang diwajibkan, 2 surah panjang dan juga 2 surah yang sederhana panjang tersebut dengan baik. Yang mana insya-Allah kalau kata di situ pelajar mendapat 25 markah campurkan dengan 53. Maka terhasillah markah sebanyak 78. InsyaAllah. Dengan ini pelajar mampu mendapat setidak-tidaknya B+ ataupun A. Okey, aras soalan. Aras soalan dipecahkan pada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Rendah, sederhana, tinggi. Pecahan dia. 5, 3, 2. 50% aras rendah. 30% aras sederhana dan 20% soalan aras tinggi. Okey, kaedah penskoran ni, ni bentuk soalan dia. Objektif pelbagai bentuk, kita akan sentuh sebentar lagi. Adakah soalan objektif ni mengandungi semuanya mengandungi jawapan? Adakah soalan tersebut tidak disediakan jawapan? Okey, kita akan sentuh sebentar lagi dalam segmen yang berikutnya insya-Allah. Baik Ustaz, boleh ke kalau saya ingin bertanya sedikit? Okey, silakan. Tadi Ustaz kata kalau kita nak cemerlang paling kurang kena dapatkan markah 15 ke atas. Ya, saya. Bagaimana untuk paling kurang nak luluslah Ustaz? Berapa markah yang perlu kita dapatkan? Okey, setidak-tidaknya lah kalau boleh semua pelajar nak berjaya Betul nak Ustaz. lulus kan. Aqallud darajah. Min qismil alif. Ya. Ansahu li abna talabah. Alal aqal fawq al-10. Oh, 10. Atau 12. Ya. 12 darajah. 12 tu kalau boleh paling minimal lah. Ni nasihat saya lah untuk anak-anak pelajar. Jawab tu kemudian semak dan semak 3-4 kali semak. Okey, sebab dengan semakan tersebut besar kemungkinan Allah akan memberikan mengembalikan semula ingatan anak-anak pelajar, mereka dapat mengingat semula fakta-fakta yang mungkin mereka terlupa atau terlepas pandang sewaktu dia menjawab bahagian alif tadi. Kadang-kadang pelajar dia jawab bahagian alif, dia rasa dah confident dah, kan? Dia pindah pada bahagian ba, kan? Dia abaikan bahagian alif. Kemudian pada bahagian alif ni nanti dia ada helaian yang disediakan. Kita akan sentuh sebentar lagi. Didik TV KPM